Didik TV KPM. Jadi kita tengok pernyataan tadi sekali. Bukan semua pernyataan adalah benar. Ada yang palsu. Okay, jadi kita kena tentukan tahu beza bagaimana untuk menentukan dia benar ataupun palsu. Jadi kebenaran ini dalam matematik dia mesti boleh ditentukan. Okey, itu syarat utamalah. Mesti boleh ditentukan. Mesti boleh ditentukan. Okey, contoh. Tentukan sama ada setiap yang berikut adalah suatu pernyataan atau bukan. Jika ia pernyataan, tentukan ada benar atau palsu. Okey, jadi tugasan hari ini murid-murid kita ada dua. Yang pertama tentukan dulu, adakah ia pernyataan atau bukan. Kalau pernyataan, tentukan benar atau palsu. Nampak simple, nampak senang je. Nampak senang. Okay. Okey. Yang pertama, 38 tambah negatif 12 sama dengan 26. Pertama sekali, adakah ianya satu pernyataan? Okey. Alright. Satu contoh jelas sebagai apa kata orang ikutan kepada benda lain, bukti cara menentukan. Okey, yang pertama sekali kita test tengok. Kita uji tengok. Ini adalah pernyataan. Kerana apa? Kerana dia menerangkan bahawa 38 tambah 12 sama dengan 26. Cuma tak pasti dia benar atau palsu. Okey. Alright. Kita kena ujilah. 38 tambah 12 akan sama dengan 26. Okey. Jadi kirinya 26, kanan 26. Maka apabila kiri kanan yang betul, dia adalah satu pernyataan yang benar. Okey. Jangan tulis betul salah. Oh, dia betul benar. salah. Benar palsu. Okey, sebab ada palsu. pelajar yang suka tulis betul, salah, tak boleh gitu. Dia benar atau palsu. Okey, faham. Contoh yang kedua, 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 sama dengan 9 kuasa 2. Pertama sekali adalah, adakah ianya satu pernyataan? Kalau ya, okeylah. Kalau bukan, kenapa bukan? Okey, kita bertanya anak murid kita kat Google Meet sana. Okey, baik cikgu. Jadi siapa yang kita nak tanya dulu? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Angkat tangannya. Okey. Nur Syafizal, angkat tangan. Silakan. Dia merupakan satu pernyataan. Okey. Dan kalau pernyataan benar atau palsu? Dia merupakan palsu sebab 4 kuasa 2 sama dengan 16 ditambahkan dengan 5 kuasa 2 iaitu 25 akan mendapat 41. Tapi sebaliknya 9 kuasa 2 adalah 81. 41 tidak sama dengan 81, maka pernyataan tersebut adalah palsu. Okey, terbaik dan memang terbuktilah mata itu kacang je. Okey. Jadi 4 kuasa 2 memang betul lah 16. 16. 5 kuasa 2 adalah 25. Bila tambahkan dua-dua baru 41. Sedangkan soalan beritahu tadi 9 kuasa 2. 9 kuasa 2 81. Jadi tak sama kiri kanan, maka dia adalah pernyataan tapi pernyataan yang palsu. Okey, alright. Kita pergi tajuk yang ketiga. Contoh yang ketiga. Okey, Sarawak terletak di semenanjung Malaysia. Adakah ia satu pernyataan? Okey, siapa nak jawab? Okey, mengangguk. Okey, silakan. Zafira. Okey. Ya, dia merupakan pernyataan tetapi palsu. Kenapa palsu? Okey, alright. Terima kasih Zafira ya. Betul lah tu. Okey, kerana kita semua rakyat Malaysia patut tahulah di mana Sarawak berada. Sarawak berada di Malaysia Timur, okey? Berada di berjiran dengan Sabah dan Sarawak lah. Jadi, ianya tidak berada di semenanjung Malaysia. Maka ianya pernyataan menerangkan bahawa Sarawak itu berada di semenanjung tetapi yang palsu. Okey. Berikutnya seterusnya yang keempat. Kita tengok beberapa contoh lagi. Semua nombor perdana adalah nombor ganjil. Di sini pelajar kena ada kemahiran mengingat kembali apa yang telah mereka pelajari, apa itu nombor perdana, apa itu nombor ganjil. Okey, kalau mereka tahu, ini simple lah, ini senang pada mereka. Okey, alright. So, semua nombor perdana adalah nombor ganjil. Pelajar kena tahu, okey, apakah nombor ganjil? Okey, apakah nombor ganjil? Jadi nombor ganjil contoh ya nombor ganjil. Okey, ini pernyataan. Kenapa pernyataan? Dia menerangkan bahawa semua nombor perdana adalah nombor ganjil. Dia menerangkan satu kepada yang lainlah. Okey. So, nombor perdana, nombor yang boleh dibahagi dengan 1 dan juga diri sendiri sahaja. Okey, contohnya nombor apa? Okey, 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya lah. Jadi kita dapati ke sini terdapat satu nombor yang bukan ganjil, iaitu nombor 2. Jadi, tak boleh kita kata semua nombor perdana adalah nombor ganjil. Maka pernyataan ini merupakan pernyataan yang palsu. Okey. Seterusnya kita tengok soalan yang kelima. Okey. Sebilangan kenderaan menggunakan petrol sebagai bahan api. Ini pun sama juga memerlukan pelajar, murid tahu tentang penggunaan bahan api di Malaysia lah, kenderaan. Okey. Ada siapa nak cuba menjawab soalan ini? Siapa nak cuba? Okey, Abang Chris juga nak ingatkan murid-murid yang sedang menonton juga boleh cuba jawab, okey, di rumah. Baik. Siapa nak cuba jawab nombor 5 pula? Okey, Naila silakan. Naila, okey silakan.
Bilangan kenderaan menggunakan petrol sebagai bahan api. Ini adalah sebuah pernyataan, tapi tak semua kenderaan guna petrol. Jadi betul lah, pernyataan ini adalah benar. Bukan betul Benar. Benar. Okey. Terima kasih Naila ya. Okey, betul. Okey. Jadi di sini murid kena tahu tentang tak semua kenderaan di Malaysia ini, di dunia ini yang menggunakan petrol sahaja. Ada yang guna diesel, ada yang guna kerosene, okey. Jadi kalau ini tapi soalan bertahu sebilangan sahaja guna. Maka ianya merujuk pada satu kenderaan yang benar. Okey. Seterusnya kita tengok yang contoh yang ke-6. 9 tambah pi sama dengan 25 jika dan hanya jika pi sama dengan 16. Okey. Di sini kena hati-hati sebab tadi kita mengatakan bahawa 9 tambah pi sama dengan 25 bukan pernyataan. Sebab pi itu tak tahu apa dia. Betul. Tapi sekarang ni pi dimaklumkan. Maka ini adalah suatu pernyataan. Cuma benar atau palsu kita kena uji tengok. Okey, gantikan pi itu dengan 16 dapat tak 25. Okey. Alright. Jadi siapa nak cuba jawab untuk soalan nombor 6? Benar atau palsu? Okey, Wan. Silakan Wan. Jika 9 tambah pi sama dengan 25 jika dan hanya jika pi sama dengan 16. So pernyataan tu benar sebab pi bila ganti dengan 16 tambah 9 dapat 25. Okey, terbaik Wan. Okey, betul lah. Bila kita begini, kita kena uji kiri dan kanannya. Kalau dapat nilai yang sama kiri dan kanan, maka ialah satu nilai yang benar. Okey, yang palsu, yang benar. Okey, sini ialah benar ke palsu? Saya tulis palsu di situ. Oh, tapi sepatutnya benar. Okey. Yang palsu tu palsu. Betul tak? Alright, betul. Okey, alright. Okey, 9/65. Alright. Okey, 7x kuasa 2 tambah 3 sama dengan y. Pertama sekali, adakah ianya pernyataan? Bukan. Okey, semuanya menggeling. Betul lah tu. Okey, kerana apa? Tak tahu x tu apa, y tu apa. Betul. Maka ianya bukan pernyataan. Jadi bila bukan pernyataan, tak tentulah benar palsu. Memang tak dapat jawab pun. Okey. Seterusnya kita tengok. Kita dekat tadi ya. Okey. Ke-8. 5 dan 20 ialah faktor sepunya bagi 400. Okey. Murid-murid, pernyataan apa bukan? Benar atau palsu? Silakan. Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan, silakan. Jangan malu. Salah kita betulkan. Okey, silakan Syafizal. Ia merupakan satu pernyataan dan pernyataan tersebut adalah benar kerana 5 didarabkan dengan 80 akan dapat 400 dan 20 apabila didarabkan dengan 20 akan dapat 400 dan kedua-duanya merupakan benar. Okey, terima kasih Safizal. Ini memang pelajar yang hebat dan bijak ini ya. Alright. Kalau SPM boleh dapat A+ ni. Okey. Kenapa? Pelajar harus tahu apakah faktor sepunya bagi 400. Okey, iaitu apakah nombor bila didarabkan boleh dapat 400. Jadi pelajar yang pandai macam Safizal tadi terus bagi jawapan je. Tapi bagi pelajar yang agak lemah sedikit, okey, mereka akan senaraikan apa punca-punca bagi 400. Contohnya ialah okey, 1 kali 400. Okey. 2 kali 200. Okey, 4 kali 100, 5 kali 80, okey, 8 kali 50, okey, 10 kali 40. Ini semualah punca-punca yang akan mendapatkan nilai 400. Jadi dalam ni adalah terdapat nombor 5 dan nombor 8, nombor 20. Maka ini adalah suatu pernyataan yang benar. Okey, alright. Okey, tengok lagi, contoh lagi seterusnya. 9. 2M tambah 13 sama dengan 14M. Sama macam slide tadi. Pertama, pernyataan atau bukan. Yang kedua, benar atau palsu. Jika pernyataan, benar atau palsu. Okey, murid-murid silakan. Okey, boleh angkat tangan siapa nak cuba jawab. Okey, Zafira, silakan. Okey. 2M tambah 13 sama dengan 14M. Ayat ini adalah pernyataan. Tapi palsu. Sebab katakan M tu ialah 3. Jadi kalau kita gantikan M dengan 3 tambah 13 dapat 19. Jadi 19 tak sama dengan 42. Jadi pernyataan ini adalah palsu. Okey, terima kasih Zafira. Dengar lorak Kedah dia ada ni. Sungai Kok. Terima kasih Zafira. Okey, betul lah tu. Okey, di sini kenapa dikatakan pernyataan? Kerana sebelah kirinya ada huruf M, sebelah kanan ada huruf M. Kalau kiri kanan ada huruf yang sama, ia merupakan pernyataan. Cuma tak pasti benar atau palsu. Dengan cara kita ujilah. Kita uji
gantikan beberapa nombor dengan M tu, akan kita uji kiri kanan. Contoh tadi, Zafira ambil contoh tadi kan. Okey, kita ambil contoh. Katakan M tu 3. Okey, jadi 2 kali 3 akan dapat 6 tambah dengan 13, 19. Tapi kanannya 14 darab dengan 3 akan dapat 42. Jadi kiri kanan tidak sama. Bila tidak sama, ianya ialah pernyataan, tapi pernyataan yang palsu. Okey, nah sangat mudah, sangat senang topik ini. Okey, jadi pelajar kena tahu itu saja. Okey, alright. Seterusnya kita tengok soalan nombor 10. Sebilangan segitiga mempunyai sisi yang sama panjang. Adik murid kena tahu tentang bentuk segitiga. Ya. Ada macam-macam jenis. Betul. Okey, macam-macam jenis. Okey, di sini kita dia menerangkan bahawa segitiga ada sisi yang sama panjang. Itu dia beritahu. Okey, kenyataan. Benda yang palsu, tengok contoh. Ada segitiga sama kaki, sama sisi, sudut tegak dan macam-macam ada. Jadi tak semualah yang ada sama panjang. Maka ianya adalah pernyataan yang palsu juga. Okey, jadi murid-murid kena pandai ya, kena faham ya. Okey, kita tengok seterusnya. Jadi murid-murid sekarang baca sekarang. Kita tahu yang panjang sikit soalannya. Okey, biasanya murid-murid ni kalau panjang ni otak mereka dah kata susah. Okey, jangan begitu ya. Dalam perpustakaan bila baca soalan pastikan cari keyword je lah. Okey, baca petikan di bawah dengan teliti. Okey, apa keyword dia? Sejumlah 8,500 kes COVID telah dikesan di bandar XYZ dengan 13 kematian. Pihak berkuasa merancang untuk melaksanakan perintah kawalan, pergerakan dan saringan bersasar bagi mengurangkan kes. Penduduk juga dinasihatkan sentiasa berwaspada dan sentiasa mengamalkan konsep katakan tidak kepada 3S. Ini kerana pihak berkuasa beramalkan setiap satu kes baharu akan menyebabkan pertambahan 2 kali ganda kos rawatan susulan. Okey, ini ceritanya. Okey, murid kena faham, kena baca. Okey, jadi kita lihat soalan. Okey, soalan pertama. Tentukan sama ada setiap yang berikut adalah pernyataan atau bukan. Untuk yang pertama ni just nak tahu pernyataan bukan saja. Okey. Sejumlah 8,500 kes COVID telah dikesan di bandar XYZ. Pernyataan atau bukan? Kalau pernyataan angkat tangan sikit, tunjuk thumbs up sikit. Kalau kata pernyataan, Okay, saya ikut kawan jawab. okey, keempat-empat. Betul lah tu ya. Dia menerangkan bahawa di bandar XYZ itu ada sebanyak 8,500 kes COVID-19. Okey. B. Pihak berkuasa merancang. Pernyataan ke? Tak kan? Dia rancang apa kan? Tak tahu kan dia rancang apa kan? Jadi bukan pernyataan. Okey. Setiap kes baharu akan menyebabkan pertambahan 2 kali ganda rawatan susulan. Okey. Dia menerangkan bahawa setiap satu kes akan menyebabkan satu lagi akan up 2 kali. Jadi dia menerangkan satu kes ini menjadi 2 ini. So dia adalah satu pernyataan yang dia adalah satu pernyataan atau bukan? Pernyataan kan cikgu? Ya, pernyataan. Okey, alright. Baik. Okey. Pernyataan, bukan pernyataan dan pernyataan. Alright, semua sangat betul. Mudah, okey. Keywordnya saja. Dia menerangkan A menjadi B. Itu pernyataan. Okey, faham. Okey. Alright, Chris. Okey, itu dia. Baiklah cikgu, boleh tak cikgu kongsikan bagaimanakah prestasi murid-murid untuk aktiviti kali ini cikgu? Okey, setakat yang pertama ini saya lihat keempat-empatnya memang berpotensi untuk menjadi seorang peguam ataupun bidang pengadilan. Kerana topik ini memang sesuai dapat perlu dipelajari oleh murid-murid yang bercita-cita menjadi bahagian hakiman, kepeguaman. Tahniah saya ucapkan. Okey. Didik TV KPM